Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni malam collaboration. Tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam collaboration dan aku sebenarnya tengok Mamat ni dah lama tau, daripada tahun lepas lagi, daripada satu channel YouTube yang lain di mana dia bekerja dengan company tersebut dan sekarang dia dah ada channel dia sendiri dan dia berada dalam talian sekarang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar bro? Alhamdulillah sihat. Apa khabar bro? Sihat? Macam tu lah bro kan? Okay bro, aku tak sure sama ada penonton-penonton di segmen kenal kau ke tak, tapi aku boleh yakin lah mungkin dalam 80 to 90% mungkin dah kenal kau dan mungkin pernah tengok konten-konten kau sebelum ni. Tapi kepada 10% yang belum kenal kau ni, why not kau introduce kau punya diri dekat diorang? Okay, 10% kepada yang 10% yakin ni 10% padahal 100% tak kenal. Aku yakin bro ni 10% ni. Okay, untuk semua yang sedang menonton ni, nama saya Zaidi. Kalau korang perasan yang korang biasa tengok, wajah ni selalu dekat Says dengan Seismic TV lah. Saya dengan Says dengan Seismic TV ni dah lama dah. Lebih 5 years. I started as writer kat sana. Sekarang ni sebagai video producer lah untuk Seismic TV. Video producer Yep, betul. Jadi kalau katakanlah in future The Segment nak mencari producer, boleh tak aku hire kau bro? Ya, itu kita boleh bincang tepi bro. Kita boleh PM tepi. Kalau kena dengan orang kata angka dia. Kalau kena dengan angka dia kan. Kalau okay, kena cerita dengan pasal angka dia, kita boleh ke sana insya-Allah. Cantik. Okay, cerita pasal angka pula selalunya kalau aku panggil orang untuk malam collaboration ataupun malam seram subscriber, usually diorang akan kongsikan kisah-kisah seram sebenarnya. So daripada side kau ada tak kisah-kisah seram yang kau nak kongsi dengan kita orang ni? InsyaAllah rasanya ada. Tapi kalau yang dah tengok video dekat Seismic TV sebelum ni pun, aku dah ada share story aku lah kat situ. Tapi aku minta maaf kalau aku share benda yang sama kat sini juga. Sebab pengalaman seram tu kita taklah ada 10-20 pengalaman kan. So mungkin ada beberapa yang kita boleh kongsi lah kan. Ini kalau cerita dia ni ada je cerita seram, betul tak betul dia ni kan. Tak boleh lah kan. Sebab pasal asyik-asyik dia kan. Asyik-asyik dia kena kacau. Asyik-asyik dia kena kacau. Lain macam lah tu. Okay. Aku rasa mungkin lah, mungkin yang aku cakap tadi 10% tu mungkin yang masih belum dengar lagi kau punya cerita seram ni. Jom, tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Zaidi yang pertama. Okay, mungkin pengalaman ni kita cerita yang bukannya first hand maknanya bukan aku yang alami benda ni. Tapi ini berlaku dekat rumah aku. Waktu tu ingat lagi waktu tingkatan 5, pada hari Jumaat, pada tengah hari ketika tu. Okay, macam biasa kita pergi sekolah lah apa semualah kan. Dan selalunya waktu hari Jumaat kita akan balik pada pukul 12.30 hari. 12.30 hari kita akan balik sebab satu hari Jumaat kena solat Jumaat semua kan. So student memang lepas 12.30 tengah hari lah. Tapi nak jadikan cerita pada hari tu, cerita dia macam ni.
Mak saya waktu tu dekat rumah, waktu tu dia dengan anak buah saya lah, anak buah sulung saya. Waktu tu anak buah saya rasanya umur 2 tahun. Masa tu mak saya dengan dia je, berdua je. Anak buah saya ni nangis tak berhenti-henti waktu tengah hari tu. Lepas tu mak saya yang dekat dapur, tengah-tengah settlekan dapur semua, nak masak semua. Nampaklah saya pun pulang. Waktu tu. Bila saya pulang, saya masuk rumah tanpa berkata apa-apa. Saya duduk dekat sofa. Anak buah saya masa tu, dia masih menangis lagi. Tapi kalau ikutkan sebenarnya, kalau dia dah nampak saya, dia akan, budak-budak kan, dia bila nampak dia akan pergi dan menjerit. Sukalah pakcik dia dah balik, pak su dia dah balik. So dia keep nangis. Dan mak saya pun cakap lah dekat anak buah saya ni, adik tu Pak Cu dah balik. Tapi anak buah saya waktu tu dia dekat ruang tamu depan, mak saya dekat dapur. Maknanya rumah saya tak besar manalah, dia memang dekat je lah. Kita rumah yang perumahan yang biasa kan. Lepas tu saya yang duduk dekat sofa tu, saya pandang mak saya waktu tu. Saya pun bangun. Lepas saya bangun tu, saya jalan ke dapur. Betul-betul saya lalu sebelah mak saya. Lepas tu saya masuk toilet. Waktu tu saya masuk toilet. Anak buah saya yang menangis tadi ni menangis lagi kuat. Lepas tu mak saya pun pelik lah. Mak saya pergi ke depan, pergi kat dia nak pujuk anak buah saya ni. Lepas dah pujuk-pujuk tu, mak saya heran, kenapa saya pergi toilet tak keluar-keluar. Dah lebih 10-15 minit dan tak dengar pun bunyi air ke apa kan. Selepas itu, pulanglah Zaidi yang sebenar di rumah. Aduh. Pulanglah saya waktu tu. Bila saya sampai je, mak saya dia punya pucat tu, dia terduduk kejap kat sofa. Dia kata, kau dah balik tadi kan? Balik? Mana ada mak, baru balik. Kau dah balik tadi, kau duduk kat sofa ni. Tu cakap, ni dah 12.30. Mak pukul berapa? Takkan balik awal sangat kan, katanya tu. Mak saya betul dah berpeluh-peluh duduk kat sofa, muka pucat. Dia suruh mak saya istighfar. Mak istighfar, InsyaAllah tak ada apa-apa. Lepas tu mak saya terdiam lah sekejap. Sebab dia punya terkejut. Masa saya balik tu, dia kata muka saya memang tak ada senyum pun. Muka saya penat. Pakai baju pengawas yang biru tu. Tapi kalau kita hari Jumaat, kita pakai baju Melayu kan. Waktu tu dia kata dia nampak memang saya pakai tie, masuk rumah tak bagi salam. Saya selalu masuk rumah bagi salam. So masa saya balik tu, saya cakap lah Assalamualaikum. Tu yang mak saya terkejut tu. So bila dah saya balik tu, saya betul-betul terus duduk dekat sofa. Sofa yang memang satu tu. So waktu tu tangan saya memang mendepa dekat kiri kanan. Memang pandang ke mak saya kat dapur macam tu. Waktu tu anak buah saya kat depan ruang tamu tu. Lepas tu patut budak tu tak berhenti-berhenti nangis. So bila dia cerita macam tu, kita pun rasa kita rasa cuak lah. Sebab kat rumah kita ni tak pernah berlaku benda macam tu. Memang tak pernah selama waktu tu, selama 17 tahun hidup lah tingkatan 5. Tak pernah berlaku benda yang dalam rumah macam tu. Mungkin dekat kawasan perumahan tu ada lah, tapi dalam rumah tak pernah macam tu. Jadi bila benda tu mak cerita kat kita yang balik bersekolah ni pun kita berasa lain seram, lain macam tinggal berdua dengan dia kan. Lepas tu sekejap tu, lepas tu 15 minit lepas tu ayah saya pun balik daripada Pekan. Dia cerita dengan ayah saya. Tapi Alhamdulillah lah, tak ada apalah. Alhamdulillah lah, lepas tu tak ada apa-apa gangguan ke apa. Cuma yang itulah, sebab masa saya balik tu tengok mak saya pucat tu, memang saya pun macam mak aku ni nampak hantu ke? Kita tanya memang kan, tapi memang dia nampak betul tu. dia nampak benda tu. So kita tak tahulah benda tu menyerupa kan. Itu pengalaman
yang bukan saya lalui tapi yang berkaitan dengan saya lah. Yelah tu kan. Tapi itulah dia bagi saya benda-benda yang paling menyeramkan sebenarnya adalah benda yang menyerupai sebenarnya. Itulah tu. Itu yang betul tu. Saya pun alhamdulillah saya tak pernah ada pengalaman menyerupai. Kan? Sebab kalau macam kita nak cerita pasal pontianak, pocong dan sebagainya, kita dalam kepala otak kita dah tahu kan diorang punya rupa bentuk ni macam ni dan sebagainya kan. Betul. So at least kita boleh expect tau benda tu adalah dia kan. Betul. Tapi ni bila menyerupai ni kita pun tak tahu kan. Lepas tu alamak, mak pula boleh bagi dia masuk kan. Dia pergi toilet pula. Dia pergi toilet. Yang mak saya kata masa dia lalu sebelah saya tu, saya memang tak bercakap. Saya balik betul-betul duduk kat sofa tu dalam 5 ke 10 minit tak tahu, tak ingat dah. Lepas tu mak cakap betul-betul dia lalu kat sebelah bahu mak saya, dia masuk toilet. Itu mak saya pelik kenapa tak keluar-keluar. Bila saya balik tu yang dia terkejut tu. Weh, kalau aku jadi mak kau penjam geng. Betul bro. Aku fikir kalau aku yang kena aku tak tahu dah. Kan? Kalau aku kena tu confirm aku dah lagi dah aku tinggal semua benda lantak pi. Tak ada cerita banyak apa. Tapi yang aku dengar lah yang aku dengar benda ni adalah sebenarnya hantu raya. Yang aku tahu, yang aku dengar lah, aku tak sure sama ada betul ke tak. Dan itu yang selalu orang komen. Benda-benda yang menyerupai ni itulah dia kan. Aku betul lah. Orang kata begitulah. Kalau orang tua dulu kata benda tu namanya yang raya tu lah kan. Kan, hari raya agaknya kan. Tapi hari tu kita ni duk main-main. Kita ni duk main-main cerita pasal benda macam ni. Okay. Alright. Jangan buat hal kau. Malam ni malam Jumaat ni. Kan? Kamu buat timing betul timing dia cerita hantu tu betul. Kan? Timing cerita hantu malam Jumaat pula. Ya Allah, aku tak sedar babe, malam ni malam Jumaat sebenarnya kan. Ni nak habis awal ke tak nak tak nak. Kita sambung kita sambung Okey Zaidi, jom tanpa buang masa, jom kita sambungkan cerita dengan Zaidi yang kedua. Cerita yang kedua cerita kedua ni mungkin ini saya pun dah cerita dah sebelum ni. Kalau pernah tengok Seismik Seram, ini pengalaman yang berlaku dekat saya lah. Pengalaman ni ketika pada tahun 2018 saya ke Thailand, Krabi, Thailand. Pada waktu tu bulan Julai, birthday saya waktu tu. Sebenarnya saya dah plan dah dengan member saya nak pergi awal, nak pergi together lah, pergi trip. Tapi biasalah kan, semua jenis yang last minute tak jadi. Waktu tu plan adalah saya nak ke Bali. Tak salah saya nak ke Bali. Bila semua tak jadi, bajet kita pun tak berapa cukup. Kita pun tengok mana yang sesuai dengan bajet kita. Tengok Krabi. Nak pergi juga ni. Nak pergi juga. Waktu tu birthday, rasa macam nak pergi jalan lah kan. Orang kata macam soul searching lah waktu tu. Soul searching. Pergi seorang-seorang kan, nak cari soul searching lah. Lepas tu kau searching benda lain. Itu dia mendapat kan. So saya pergi kat situ pada malam, pada hari sebelum saya pergi sehari sebelum birthday saya lah. So dekat Krabi ni dia ada dua kawasan. Kalau pergi dekat pulau dekat Krabi ni, dia satu kawasan yang macam Muslim Street, ataupun dekat kawasan yang orang kata lawa sikit ni lah, yang yang nak clubbing sikit belah sini, yang Muslimnya belah sini. So sebenarnya saya ambil yang hotel dekat area Muslim ni sebabnya senang nak dapat makanan halal lah. Basically memang senang je nak dapat makanan halal. Tapi yang situ dekat lah dengan masjid, dengan kedai-kedai tom yum yang Thailand ni kan. So memang mudah lah kan. Tapi perbezaan hotel saya ni dengan hotel dekat bahagian pantai ni, dekat bahagian depan pantai ni, adalah dekat bahagian Muslim Street ni, dia tak ada pantai. Dia dekat area hutan. Dia macam bahagian belakang sikit. So dia memang dekat area hutan. Masa first day saya sampai tu, memang waktu tu hujan. So bila hujan tu memang kita ni rushing nak masuk lah, nak apalah kan.
So bila sampai tu suasana saya boleh kata memang macam suram waktu tu lah. Tapi memang waktu tu saya tak fikir apa lah. Saya fikir hujan kan, tempat tu memang rasa suram lah, rasa macam tak live lah, tak lively lah. Tapi bila jumpa dengan receptionist tu, kita orang berborak-borak, mula cakap English. Lepas cakap English tu, dia kata, "Hi sir, from Malaysia. Okay, dia kata your room number is bla 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 bla." Tapi bila dia kalih ke belakang, dia royak Kelantan Dia royak Kelantan. Oh, berat dia mau. Kasih habis dia kunci bilik dia. Kita boleh kecek Kelantan. Dia kata boleh kecek Kelantan. Boleh. Itu dia punya cerita tepi lah. Kita kata, oi, kita pergi Thailand ni rasa macam pergi Malaysia, pergi Kelantan pula kan. Aduh, feel dia lah. Aduh, tak best pula ni. Tapi tak apa lah, bagus lah benda tu. So, benda ni kita cerita terus pergi ke bilik. Pada hari pertama tu saya tak boleh nak ke luar mana sebab tu hujan. Saya naik juga dekat hotel saya ni, saya disediakan macam van macam tu, naik keluar pergi pekan kejap. Saya survey harga pulau semua tu, lepas tu pergi makan, lepas tu balik semula ke hotel dan pukul 10 lebih macam tu. So waktu malam 10 lebih malam lah saya sampai sana petang. Lepas maghrib tu saya keluar kejap, lepas tu hujan tak boleh ke mana-mana sangat. Saya balik 10 lebih, pukul 11 sampai rumah. Saya pun duduklah di atas katil. Sampai rumah pula, sampai hotel. Saya pun duduklah di atas katil. Saya dah mandi apa semua. Luar masih hujan renyai ketika tu. Dan waktu tu dah pukul 11. Kita pun duduk main phone. Kita tengok Twitter, scroll Instagram semua kan. Lepas tu dah hampir pukul 12. Bila dah pukul 12 ni ramailah member-member WhatsApp, DM, tweet, mention kat Instagram happy birthday semua. Kita pun macam aku pun tengah main ni lah, WhatsApp lah, reply semua orang. Lepas dah habis semua tu, duduk kejap. Waktu tengah duduk baring-baring kat katil tu, tiba-tiba dengar satu bunyi dekat luar tu. Macam dia punya beranda luar tu ada dengar bunyi. Dia macam bunyi borang main lampu tau. Macam tu. Lepas tu saya pandang luar, tak ada apa kot kan. Lepas tu dengar lagi. Lepas tu saya macam, bunyi apa ni kan. Lepas tu saya pergi dekat bahagian yang kita panggil apa kalau luar hotel tu, beranda tu apa kita panggil? Koridor. Ya, koridor tu kita dalam bilik lah kan, yang kat luar tu kan. So tengok, yang dekat luar, dalam bilik dekat luar. Itu apa? Itu beranda. Beranda kan. Kita pergi beranda tu. Saya pergi kat beranda tu. Saya try tekan lampu punya switch tu. Saya tekan. Memang bunyi benda tu. Memang bunyi benda tu lah. Dan saya macam, Allah Akbar. Apa pula ni kan? Siapa pula main benda ni? So bila saya duduk balik, saya tak malah nak fikir sangat. Masa saya duduk tu, memang bunyi tu ada lagi. Dan saya nampak lampu kat luar tu buka tutup. Allah, buka tutup. Saya nampak lah. Saya nampak sekali dia tutup buka. Saya pandang, aduh, kenapa pula ni kan? Dah malam ni kan. Dah lah kita kat Thailand seorang-seorang ni. Kalau kat Malaysia okey lagi, boleh telefon member, teman ke apa. Tapi waktu ni kita solo trip dekat Thailand. Jadi soul searching kan? Soul searching kan. Tu cakap tadi, soul searching. Kita search benda lain. Soul lain yang datang waktu tu. Lepas tu kita tengah baring tu bro, saya memang tak buat tak kisah kan lah. Memang tak buat tak kisah. Tiba-tiba bunyi bilik sebelah. Ini memang klise lah kita bukan nak tipu ke apa, tapi ini memang betul berlaku. Bila bilik sebelah bunyi kerusi, katil, orang tarik. Macam tu kan, bunyi macam tu. Kita pun macam, apa benda lah bilik sebelah ni bising. Lepas dah bunyi-bunyi tu, diorang senyap. Dia orang benda tu senyap. Lepas tu dengar bunyi. Kan kita betul-betul baring sandar dekat dinding yang menghadap yang belakangi bilik tu. Dengar bunyi
Dia ketuk dinding. Benda tu betul-betul rasa macam kat belakang kepala waktu tu. Lepas tu saya macam main ketuk pula orang sebelah ni. Masa tu memang saya fikir macam tu je bro. Memang saya tak nak fikir apa sangat. Tapi bila dah satu saat tu, satu ketika tu, satu bunyi yang zap. Bunyi cakar kat dinding tu, yang macam saya rasa, boleh rasa macam ada tangan kat sebelah, kat leher saya ni melalui bunyi tu. Saya tersentak waktu tu, saya macam apa ni? Saya memang waktu tu saya memang tersentak semua. Saya fikir positif lagi. Ada orang kat sebelah ni, Saya waktu tu pikiran saya fikir bunyi macam-macam bunyi ada. So saya fikir mungkin orang sebelah ni tak tahulah honeymoon ke apa. Waktu tu tengah buat projek ke apa. Tapi memang banyak macam bunyi katil, bunyi ni. Kita nak fikir positif kan. Mungkin dia ni laki bini ke apa sebelah kan. Tapi sampai kan dia dah buat zap tu, sekali tu okey. Bila dia macam zap banyak kali tu, saya okey, saya tak tahu macam mana saya berani sangat. Demi Allah, saya buka pintu. Saya memang fikir dalam hati kat sebelah memang ada orang. So saya buka pintu. Lepas tu bila saya keluar tu, kat koridor luar tu, saya nampak Indians ke Arabnya guys lah. Dia orang macam kat lepak luar tu. Masa saya keluar tu, dia orang bising jugalah kat luar tu. Masa saya keluar tu, dia macam what's up bro? Is everything okay? Cakap, oh it's okay bro, just like this next room quite noisy. Lepas tu okay. Lepas tu saya ketuk bilik tu. Saya pandang bawah memang gelap, pandang dia punya lampu tu gelap. Sebab saya ketuk bilik tu, saya ketuk 2-3 kali lah. Tapi still tak ada orang buka benda bilik tu lah. Lepas tu saya macam okay, saya masuk balik. Lepas tu saya teringat saya tak isyak lagi. So saya fikir okey lah, mari kita isyak lah kan. Mungkin ini bendanya ni yang kita panggil isyak. Waktu saya solat, kita ambil air semayang semua, solat waktu tu seorang-seorang dalam bilik tu. Yang beranda tu saya dah tarik langsir dah tutup semua dah. Waktu saya solat tu, ini mungkin perasaan saya lah. Sebab waktu tu kita dah memang seorang-seorang takut macam cuak kan. Waktu solat tu memang tak khusyuk lah. Rasa macam ada benda tengah tengok kita solat kat katil tu. Kita solat kat sebelah katil kan. So, rasa macam ada benda tu tengah tengok je kita. Memang tak khusyuk lah. So saya tak nak saya kena teruskan juga. Dah habis tu saya selawat semua, baca ayat kursi apa semua. Bunyi tu masih ada. Tapi last dia masih ketuk juga. Ni yang last ni kuat juga, dia ketuk tak macam tu. Saya terus baca ayat kursi. Lepas tu saya tak tahu macam mana nak buat lagi dah. Saya cakap dengan benda tu. Saya cakap taklah, saya macam cakap lah. Saya cakap Bismillahirrahmanirrahim. Aku kat sini tak ganggu kau. So kalau boleh jangan ganggu aku. Saya kata macam tu. Itu memang betul, sumpah demi Allah itu apa yang saya cakap. Dan selepas tu bunyi masih ada, tapi makin lama dia hilang. Itulah. Dan itu ada pada malam pertama. Saya kat sana selama 3 malam. Jadi jadi saya ada 2 malam untuk menempuhi lagi kehidupan kat situ. Malam pertama pun dah kena macam tu. Macam tu. Lepas tu saya fikir saya nak pindah hotel lah kan. Tapi malam kedua Alhamdulillah bro. Memang malam kedua tak ada gangguan. Dan malam ketiga pun tak ada gangguan macam tu lagi dah. So orang kata mungkin lah dia tengok siapa dia ni, orang mana ni kan. Tak pernah nampak lah kan. Tengok orang ni 9, tengok orang Malaysia datang kan. Mungkin dia nak ganggu ke apa. Tapi itulah pengalaman yang saya lalui seorang diri ketika tu kat Thailand lah. Waktu tu kita dah terbayang dah hantu-hantu Thailand yang kita tengok ni. Kita terbayang dah. Dia orang punya hantu lagi next level. Betul. Hantu orang lagi gila tu. Gila kan. Tu saya macam aduh. Tapi Alhamdulillah lah 2 malam tu okey.
Tapi hari yang terakhir tu, saya still pergi lagi bilik tu. Sebelum saya check out, saya ketuk bilik tu sebab saya nak tengok. Saya nak cuba pastikan confirm tak ini orang ke apa. Tapi bila saya ketuk, still tak berjawab lah. Lepas tu saya check out lah. Tapi waktu check out tu pun saya lupa pula nak tanya dekat receptionist tu, yang bilik saya tu ada orang duduk ke tak. Itu pengalaman saya lah. Tapi orang kata mungkin orang kat luar sana ada pengalaman lebih seram. Tapi saya, tapi yang ni pun dah cukup seram babe ni. Yes bro. Kan? Itu yelah, mula-mula plan dengan kawan, lepas tu kawan pula sidai kan. betul. Kena pergi seorang. Nak soul seorang. searching katanya. Nak soul searching. Rupanya Soul ke mana, searching ke mana. Search soul lain pula dia kena searching. Tapi itu first time lah seumur hidup pergi. Itu my first solo trip. Dan tak tahu, bila fikir balik tak tahu berani macam mana saya boleh berani pergi keluar, ketuk pintu, tidur seorang diri. Bila fikir balik macam, weh, aku berani betul buat benda tu. Kalau saya fikir kalau benda tu berlaku kat rumah saya ke kat bilik saya dah caw dah tidur di tempat lain ni kan. Mungkin sebab kau tak ada pilihan. Betul bro, mungkin tak ada pilihan. Sebab tu kita macam tidur je lah. Lepas kena tu memang tidur lambat juga. Lepas tu bangun pukul subuh. Lepas tu pukul 8 dah pergi pulau. Macam tu. So memang tak fikir lah. Lepas tu second night tu kita risau gini. Aduh, malam ni janganlah ada lagi kan. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa. Memang 3 malam survive lah kat situ. Alhamdulillah survive kan. Dia sebab mungkin sebab dia tak ada pilihan. Sebab yalah deposit hotel dah bayar Ya kan? betul. Takkan kita nak forfeit benda tu kan. Rugi. Dah lah pergi seorang-seorang. Berbudget pula tu. Oi, gila lah cerita ni. Tapi kalau aku jadi kau kan, aku kalau kena sidai dengan member-member, aku lagi sanggup cancel lah kan. Daripada travel seorang-seorang. Aku tak berani sangat lah nak travel seorang-seorang. Waktu tu mood macam aduh nak pergi jalan, nak berjalan. Sebab member walaupun dia cancel dalam Malaysia pun dia orang tak nak. So kita macam babun untuk budak ni kan. Beria plan last minute cancel kan. Dalam Malaysia Berapa orang sepatutnya yang pergi ni? Kita orang waktu tu yang geng yang kalau tengok video baru ni promote pula. Kalau tengok video baru yang kita orang pergi Bromo ni, geng-geng yang tu lah, berempat lah waktu tu. Kepada geng-geng yang pergi Bromo dengan dia ni kan, yang kau sidai si Zaidi ni, kau baik minta maaf lah dengan dia kan. Dia ni dah kena ganggu kat sana. Tapi itu pengalaman menarik seumur hidup lah. Tapi satu lagi, itu cerita sedih pertama. Cerita sedih kedua bro, dekat Krabi tu, sepanjang 4 hari aku pergi, 4 hari hujan. Memang sedih lah. Pulau pun tak boleh pergi. Pergi pulau, patah balik sebab ombak waktu tu tinggi. Memang tinggi. Itu another scary story. Dekat tengah-tengah laut yang ombak tinggi, kita orang patah balik, tak boleh pergi pulau. So sepanjang 4 hari 3 malam tu memang hujan. Dan baru kita fikir, patutlah tiket murah. Ini bulan berapa kau pergi ni? Bulan 7. Tahu pelik tu, bulan 7. Bulan 7? Bulan 7, bulan Julai. Aku tak check pula forecast waktu tu. Tapi aku tak expect lah hujan kan bulan 7. Yelah, selalu hujan-hujan bulan 10, 11. Betul, itu kan? Aduh, kesian betul lah kau tadi kan. Okay, tadi terima kasih sebab kongsikan kisah, 2 kisah daripada Zaidi. Kisah seram yang pertama, yang menyerupai Zaidi, dan juga yang kedua ni diganggu tapi dia tak ada munculkan diri pun, tak ada munculkan diri setakat ni. Kalau depan-depan tak ada lah bro. Alhamdulillah lah. Dan tak minta benda tu lah. Jangan tak nak minta lah. Kita jangan minta bro. Jangan minta. Malam-malam Jumaat ni jangan minta kan. Kan. Tapi itulah macam bila aku rasa masa dekat kau dekat Krabi kau pergi Krabi. So aku rasa time tu mungkin benda yang paling menyeramkan adalah bunyi cakaran yang paling kuat tu lah kan. Yes. Mungkin kalau setakat dia ketuk-ketuk main lampu semua, aku rasa masih boleh hadap lagi. Boleh hadap lagi, betul. Tapi bila dah kena cakaran yang kuat tu, itu macam takkan bilik sebelah bau honeymoon cakar yang macam kat dinding. Takkan ada Wolverine pula kat sebelah kan, main cakar dinding kan. Dia punya cakar tu bukannya macam kita cakar yang sikit-sikit ni, cakar macam ambil orang kata macam apa orang kata, ambil yang macam tangan Wolverine tu cakar lah, zup je tu. Punya kuat tu. Kuat lah bunyi dia. So
itulah, alhamdulillah lah dia tak munculkan depan mata lah. Itulah orang kata satu benda yang paling bersyukur lah waktu trip tu. Kan. Alhamdulillah. Okey, jadi aku ada satu soalan lagi. Basically masa kau sekarang ada satu channel kau lah, which is Zaidi Aziz kan. And then at the same time kau buat kau bekerja dengan sales atau sales meet tu kan. And then aku difahamkan bro adalah kira producer untuk satu podcast seram di channel tersebut. Betul. Jadi bila kita cerita pasal podcast seram kan, kadang-kadang korang buat podcast dekat studio, kadang-kadang buat kat rumah. Okey, buat kat rumah mungkin is a normal thing lah, kita buat kat rumah. Tapi bila kita buat podcast kat studio, masa tu bila kau buat podcast seram kat studio, buat waktu malam. Studio kita orang buat bukan waktu malam. Dekat rumah yes waktu malam. Tapi kat studio kita orang tak buat malam lah, sebab yelah malam kan tak sesuai lah untuk ramai dah berfamily, berkeluarga kan. Jadi kita nak datang studio waktu malam tu tak berapa sesuai lah. Tapi ada juga pengalaman dalam studio waktu record ada. Ada pengalaman dia. Ini cerita dia panjang pendek? Pendek je. Pendek. Kalau Jom nak kita dengarkan. Okay. Jom kita dengarkan cerita Zaidi yang ketiga. Kalau untuk korang, maybe korang boleh check after this, boleh check video seismik seram, kisah seram UiTM. Maknanya waktu tu kita orang cerita antara budak-budak UiTM lah, mana-mana budak office kita orang yang student UiTM dululah. Waktu shoot tu tak tahu macam mana, waktu tengah shoot tu dia ada bunyi macam dekat-dekat headphone kita orang ni, dia ada bunyi macam jantung tau. Bukan jantung, macam mana jantung, heartbeat. Bunyi jantung heartbeat yang tum 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 tum. Bunyi perlahan je. Dan waktu tu kita orang tengah bercerita, tapi ada bunyi benda tu, dan kita orang berhenti kejap. Kita orang berhenti kejap. Jap. Bunyi apa tu? Dan kita orang semua dengar benda tu. Dan waktu tu semua orang dah seram lah. Dan kita orang punya cameraman seorang ni, yang perempuan ni, dia memang lemah semangat sikit. So dia waktu tu pun dia dah tak berapa sedap lah. Tapi waktu tu tak apa-apa pun. Tapi bila dah habis semua tu, the next day rasanya another team shoot dekat situ. Dia tanya, Zaidi, semalam did anything happen? Dia kata yes, kita orang dengar bunyi something. Not sure is it pasal audio punya problem ke apa, tapi bunyi tu memang boleh dengar macam bunyi macam tu. Bunyi ni lah. Lepas tu dia tunjuk, I want to share you something, dia kata. I want to share you something, dia tunjuk. Lepas tu macam apa? Dia tunjuk satu gambar bro. Gambar team, another team tu, yang kru tu. Waktu dia tengah set up studio tu, dia rasa ada orang macam pegang dia, macam tap kat belakang lah. Lepas tu bila orang keluar studio, dia tunjuk gambar tu dekat saya, aku gambar tu, memang gambar tapak tangan pegang dia punya bahu. Memang clear, jelas tapak tangan. Diorang pun punya risau lah. So studio tu memang orang kata ramai cakap jugalah, studio tu bila masuk kita akan dapat rasa lah. Tapi alhamdulillah lah, memang tak pernah benda lain nampak ke apa. Tapi itu pengalaman yang kita orang punya budak office lah. Yang second, waktu seismik seram punya record pun, sewaktu one of our talent cerita pasal kisah hantu seram office, kita tengah cerita pasal kononnya dalam cerita tu, dia cerita pasal dekat pantry ada bunyi orang buat air. The moment dia cakap benda tu, lillahi ta'ala, memang ada bunyi orang buat air kat pantry. Waktu tu kita orang macam dengar tak? Waktu tu saya dengan kawan saya, yang dua orang, saya dengan Amin nama dia. Yang lagi dua tu saya tak sure dia dengar ke tak. Tapi saya Amin dengar tak. Dia kata dengar. Bunyi orang buat air, kalau buat air yang tu kan, yang macam contoh saya bunyikan dia saya ada cawan kat sini. Saya cawan kat sini. Bunyi dia memang daripada pantry tu, bunyi orang kacau sudu lah. Macam tu.
Itu pengalaman kita orang shoot lah. Ini pengalaman kita orang shoot seismik seram lah. Benda tu berlaku waktu kita orang shoot seismik seram je. Dan tak pernah benda lain pun. Itu pengalaman yang ada lah. Tapi masih sampai sekarang pun masih jalan lagi ya. Masih jalan lagi. Kita orang kata selagi tidak berlaku benda-benda yang lebih menyeramkan, insya-Allah. Tapi kita orang pun masa tu yang tengah heartbeat tu pun kita berhenti jap, kita orang baca dulu apa sepatut. Sebab tahulah kan Seri Pentas bangunan lama. So benda cerita kat Seri Pentas pun banyak juga. Mungkin kalau bro boleh cari orang yang kerja lama kat Seri Pentas ni, lagi banyak cerita sebenarnya. Itu yang seronok yes, kalau dapat. Itu pengalaman kita orang shoot seismik seram lah. Boleh tengok video tu lepas ni. Ada. Okay guys, aku akan tinggalkan link dekat bawah. Dekat mana video tu korang boleh tengok. Korang pergi check out video tu dan tengoklah macam mana diorang kelang kabut nanti kat situ. Benda tu masuk footage ke? Masa yang korang macam tiba-tiba macam terdiam? Yes, masuk footage. Masuk footage. Okay. Tapi audio tu hanya kita orang je dengar lah. Dia tak ada dalam recording pun. Dia usually macam tu lah. Bila kita pakai monitoring headset ni, memang kita je yang dengar. Kan memang dia takkan masuk pun dekat mixer. That's the usual case lah. Weh, seram yang tu Hey. Tapi korang memang kental betul lah bila dah kena macam tu pun masih jalan lagi kan. Lagi-lagi kat Seri Pentas. Kepada penonton-penonton di segmen sekarang, kenapa kita cakap Seri Pentas? Sebabkan office dia adalah di Seri Pentas dan dia adalah satu entiti dengan Media Prima, betul? Media Prima, betul. Satu entiti dengan Media Prima. Alright Zaidi, terima kasih sangat-sangat Zaidi sebab sudi untuk meluangkan sedikit masa dengan The Segment untuk bersembang tentang kisah seram yang Zaidi kongsikan, iaitu pertama iaitu orang yang menyerupai Zaidi. Yang kedua, pengalaman dicakar atau pengalaman bunyi cakaran dekat Krabi. Bukan dicakar tu lain ni kan. Dan yang ketiga adalah pengalaman semasa buat recording cerita seram di Seri Pentas. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, Zaidi ada apa-apa pesanan tak ataupun apa-apa ucapan kepada penonton-penonton kita yang tengah tengok sekarang ni? Silakan. Okay, saya tak adalah pesanan apa pun, tapi nak cakap kepada semua. Sebelum tu video ni keluar bila bro? Video ni keluar aku rasa dalam bulan 1 kot, insyaAllah. Okay. Okay, sewaktu recording ni kita baru je orang kata dikabarkan dengan negara kita yang tengah melanda bencana banjir ni lah. So saya nak cakap dekat semua mangsa ataupun dekat mereka yang terkesan dengan banjir ni, saya doakan semoga Allah orang kata gantikan dengan yang lebih baik. Dan terima kasih kepada semua yang membantu. Terima kasih sangat-sangat sebab kita boleh nampak macam mana perpaduan rakyat kita tu pada waktu ni. Macam itulah yang kita inginkan. Cukuplah selepas ni kalau ada racism ke, orang kata stereotip yang tak bagus kepada mana-mana bangsa ke, agama ke, cukuplah di situ. Sebab kita nampak bila benda ni berlaku, sebenarnya kita ni ada kita, dan kita at the end of the day we are just human being. Kita ni perlukan each other sebenarnya. Dan untuk terima kasih juga kat The Segment sebab jemput saya malam ni berceritakan pengalaman saya. Keep supporting The Segment. Bagilah orang kata jangan lupa like, share, subscribe YouTube ni dalam segmen Malam Podcast. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe juga YouTube saya. Saya penat datang ni. Tolong subscribe YouTube saya. Korang jangan lupa guys. Korang kalau nak tengok vlog, nak tengok konten-konten yang menarik, ada cerita yang Thailand tu saya ada dalam YouTube saya sebenarnya. Boleh tengok dekat situ juga. So dan juga boleh jugalah follow Seismik TV. Thank you so much semua yang support. Terima kasih. Kan, tadi kau nak cakap malam seram. Malam seram itu malam seram itu ni apa nama dia yang itu DJ Casey. Itu Casey Champion. Lagi kalau dia dengar kat sini kita cakap malam seram, kan marah aku nanti kan. Bahaya. Suka dengar itu juga tu. Kan. Aku tiap-tiap malam geng dengar dia. Malam kita aku dulu start dengar dekat apa nama dia? Spotify. Spotify, yes. Aduh, kelakar betul lah.
Okay guys, jangan lupa guys aku akan tinggalkan link dekat bawah channel Zaidi dan juga channel yang Says tu, dan lagi satu apa, Seismic Seismic TV. Aku akan tinggalkan semua tiga link dekat description. Korang boleh join ataupun korang boleh pergi ke sana, tekan butang subscribe. Sebab butang subscribe tu percuma je guys. Tak ada kena bayar apa-apa pun kan. Tekan subscribe and just show your love and show your support. Okay, kepada sesiapa yang ingin berkongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram The Segment Official. Alright. Dan cara yang paling senang, korang join the Discord channel dan cari aku kat sana, korang PM aku dan kita sembang, kita podcast. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.